Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, urusannya dimudahkan. Ya, alhamdulillah. Syukur ya tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan kami di TV Wanita Sejahtera dan juga di page Dewan Muslimat PAS Malaysia untuk satu program istimewa yang dibawakan khas daripada TV Wanita Sejahtera, iaitu kapsul zikir ataupun hari ini kita sebut vitamin rohani hujung minggu. Apa khabar hujung minggu tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Moga dapat dimanfaatkan untuk kebaikan bersama, terutama sekali untuk kebaikan agama kita. Saya suka untuk tajuk memulakan tajuk kita pada hari ini, iaitu da'i sebagai magnet masyarakat. Apa yang dimaksudkan dengan da'i sebagai magnet masyarakat? Hari ini kita bersiaran selama 45 minit saja, jadi tak boleh berlanjut-lanjutan, kita straight to the point. InsyaAllah. Saya suka untuk mulakan dengan satu ayat Quran dalam surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kita tengok apa pula maksud dia. Saya akan permulaannya dengan satu ayat Quran dan juga satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan dengan da'i, magnet dalam masyarakat. Magnet kita tahu kan, magnet dia menarik perkara-perkara kepada diri dia. Walaupun kalau ikut sains tu magnet tu ada utara, timur, selatan, tapi magnet yang kita maksudkan bagaimana masyarakat boleh menjadikan kita sebagai rujukan, tumpuan dan juga tempat pengaduan dan sebagainya. Okey, apa maksud ayat tadi? Surah An-Nahl ayat 125 yang bermaksud serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat daripada jalannya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi sebab tu tak boleh putus asa. Kita sebagai da'i apa dimaksudkan dengan dakwah tu. Itu maksud kita nak menyampaikan, menyuruh manusia kembali kepada jalan Allah, kepada Islam. Itu yang dibuatkan oleh kami di Parti Islam Malaysia PAS dengan Wasilah Dewan Muslimat PAS Malaysia. Saya meletakkan 3 asasnya, iaitu dakwah, siasah dan juga tarbiyah. Kita menyampaikan supaya manusia kembali balik, merujuk kepada Quran dan Sunnah, kembali balik, menyelamatkan manusia seramai-ramai mungkin, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok juga bagaimana nak menjadi da'i yang menjadi magnet pada masyarakat. Kita tengok satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud yang hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Tabrani melalui Ibnu Umar yang bermaksud sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang dia khususkan bagi memenuhi keperluan manusia. Orang ramai menuju kepadanya bagi memperolehi apa yang diperlukan pada saat susah. Mereka adalah orang-orang yang selamat daripada azab Allah. InsyaAllah sebab kadang-kadang kita kalau misalnya orang datang minta tolong kat kita, datang kat kita macam-macam masalah, tak semestinya minta tolong dari segi material, tapi minta tolong kadang-kadang dengan masalah kehidupan yang kita selamat, kita nak cerita, kita nak dengar masalah orang, masalah kita pun tak habis-habis. Tapi boleh ingat saya sendiri boleh ingat kepada hadis ni, disebutkan tahu memang ada hamba-hamba Allah yang orang akan merujuk kepada dia dan pergi kepada dia dalam saat susah. Jadi mereka ini mereka adalah orang-orang yang selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah apa yang kita buatkan sebagai seorang da'i, pendakwah. Pendakwah tu sebab jangan fikir pendakwah tu kena jadi ustazah. Nak tunggu. Jadi saya ingat satu kata-kata lah daripada saya pernah dengar daripada
Tok Guru Harundin, daripada Ustaz Idris Ahmad, dia kata jangan tunggu alim baru nak berdakwah, berdakwahlah sampai kita jadi alim, ya. InsyaAllah itu yang saya lakukan, itu yang saya pegang. Walaupun saya seorang doktor pendidikan, ya, doktor pendidikan, tapi insyaAllah untuk menyelamatkan diri saya daripada azab neraka, keluarga saya tu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi maksudnya peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. InsyaAllah kita laksanakan apa yang diperintahkan untuk menyeru mereka manusia-manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan dan juga dengan hikmah. Ya, hikmah tu tak mesti-mestinya kita nak hikmah tu adalah kita berkata antaranya ialah kita meletakkan satu tu pada tempatnya, perkataan yang tegas dan benar yang dapat membezakan antara hak dan batil, ya. Tak adalah kita berlembut sepanjang masa, tapi walaupun lembut tu memang ada istimewanya, ya. Lembut tu memang ada istimewanya dalam Islam sisi Allah Subhanahu Wa Taala pun. Orang yang lembut ini sebagai satu hadis qudsi saya secara rambangnya sebut yang ada itu Allah menyukai orang yang Allah adalah lembut dan menyukai orang yang lembut. Allah beri kepada orang yang lembut ni benda yang dia tak bagi pada orang yang kasar. Sebagai suatu secara lumrahnya, psikologinya kita suka kepada orang yang lemah lembut. Walaupun kita sendiri keras, walaupun kita sendiri kasar, ada cuba kalau misalnya kita tengok kawan-kawan kita yang kasar, kita bercakap kasar dengan dia. Dia mesti tak suka kan? Itu adalah fitrah dan itu yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Okey, apa sebenarnya tugas kita sebagai dai? Sebagai dai kita menyampaikan mesej Islam kepada orang, kepada mad'u. Jadi kita ni jadi orang tengah lah. Bagi orang tengah tu sebagai macam seolah-olah kita ni sebagai marketing person, orang yang memasarkan Islam itu sendiri. Produk macam ni kita nak pasarkan. Sebab tu dia asas-asas dakwah, asas-asasnya lebih kurang sama dengan asas-asas marketing. Kadang-kadang program online banyak digital marketing lah, apalah habis tu juga kita pun boleh buat digital dakwah macam kita buat hari ni. Alhamdulillah, terima kasih kepada tim-tim daripada Wanita Sejahtera, kita buat digital dakwah hari ni. Kita nak sampaikan kita ada produk kita adalah Islam, mesej Islam, kita nak sampaikan kepada mad'u, kita adalah marketing person dia, sales person dia. Jadi sebab itu konsep dia memang kita ada sebagai satu promoter, kita sebagai agent yang mungkin supaya kita sampai kepada masyarakat menuju kepada kita, mungkin sebab masyarakat kita menjadi magnet kepada masyarakat. Dan tentulah di sana ada persiapan yang perlu kita laksanakan, ya. Walaupun kita kata tak apalah, persiapan antara yang paling penting sekali persiapan ilmu, ya. Walaupun persiapan ilmu itu tak semestinya saya sebut awal tadi, bukan kita nak jadi perfect sangat-sangat baru kita nak menyampaikan. Kadang-kadang kita ada satu perkara yang boleh kita sharing, yang boleh kita membawa orang ke arah Islam itu sendiri. Saya jumpa ramai sahabat-sahabat saya mendapat ujian dalam hidup ini, apabila dia share ujian yang dia tu, orang lain mendapat manfaat, orang lain dapat macam ini rupanya nak buat. Kalau misal kata dia timpa ujian, benda pertama kita sebut, benda dah berlaku kena redha. Redha tanpa syarat, tanpa banyak soal kenapa. Gitu. Benda ujian yang perkara kedua yang kita kena lakukan, misalnya bila ditimpa ujian, hendaklah kita sabar dengan ujian itu. Sabar dengan kesabaran terindah. Bukan sabar tunggu muka monyok. Tak guna kita sabar kalau kita nangis hari-hari sampai muka bengkak. Muka bengkak tak cantik dah. Tak indah dah kesabaran itu. Menangis boleh menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mata yang menangis di hadapan Allah itu akan selamat daripada api neraka. Tetapi bukan menangis meratapi kehidupan. Tak boleh nak move forward. Yang ketiga sekali ialah sabar yang sangat penting, iaitu sabar untuk mencari jalan-jalan penyelesaian. Itu tugas dai. Dai kita nak tunjukkan kepada masyarakat, dia datang kat kita, dia ada masalah, this is the way. Nak buatnya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada itu apakah persiapan dia? Persiapan dia yang pertama sekali, persiapan yang sangat-sangat penting ialah keikhlasan dan juga kesungguhan. Ikhlas benda yang kita tak nampak, tapi benda yang kita boleh rasa, orang pun boleh rasa. Menjadi magnet dalam masyarakat, kita
ada. Orang kena ada aura ikhlas tu. Orang boleh rasa dan orang boleh datang kepada kita untuk buat menjadi rujukan untuk mereka. Ya, sebab tu keikhlasan. Yang kedua, kesungguhan. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kerja-kerja dakwah ini, menyampaikan perkara yang baik, untuk mencegah perkara yang buruk dan sebagainya. Mereka datang, masyarakat datang, dan macam-macam cara manusia datang jumpa kepada kita. Kadang-kadang yang paling biasa sekali adalah dalam melaksanakan kerja-kerja kebajikan. Ya, dalam kita berdakwah dengan kerja-kerja kebajikan yang kita lakukan. Kita jumpa ramai orang sebab kerja kebajikan yang dibuat oleh para pendakwah menyebabkan mereka rasa Masya Allah, Islam itu sangat hebat, sangat baik, sangat indah, dan mereka kembali kepada jalan Allah, kembali kepada Islam. Jangan putus asa, kena bersungguh. InsyaAllah. Dan seterusnya ialah dari segi strategi. Kena ada strategi, ya. Kena ada strategi sebab Rasulullah SAW pun seorang yang besar ada strategi. Antara strateginya kalau kita tengok dengan dakwah ini, maksudnya kita sadar dia disebut dakwah fardiyah, one to one yang sebut hari ini banyaknya konsepnya kepada one to one lah, satu-satu. Kerana orang personality da'i itu sendiri menjadi tarikan kepada masyarakat untuk datang kepadanya. Begitu juga dakwah ammah yang kita buat secara amal jamaah, secara berkumpulan. Seperti kita berada dalam kami semua berada dalam Dewan Muslimat PAS Malaysia. Kita buat kerja dakwah secara ammah, buat program tak putus-putus ya. Ada banyak lajnah dalam Dewan Muslimat. Kalau tuan-tuan tengok kapsul Dewan Muslimat PAS Malaysia, masya-Allah sangat fastabiqul khairat, itu semangat yang kami ada. Semangat yang kami ada berlumba-lumba untuk membuat kerja-kerja kebaikan melalui lajnah-lajnah yang tertentu. Ada lajnah macam-macam yang suka kerja-kerja lasak misalnya kan. Kita ada brigade muslimat, yang misalnya kita ada ambil orang untuk orang muda amirah, kita ada musaibah, kita ada macam program. InsyaAllah buat lagi dengan TV Wanita Sejahtera, kita tengok kapsul Dewan Muslimat PAS Malaysia. InsyaAllah muslimat, tuan-tuan dan perempuan yang berada di luar sana boleh melibatkan diri bersama kami. Apatah lagi sekarang kita satu platform yang dipanggil Gerakan Wanita Sejahtera. Gerakan Wanita Sejahtera, dan boleh search Gerakan Wanita Sejahtera. InsyaAllah kita bersama-sama dengan wanita di luar sana, itu adalah amat kami untuk bersama-sama kita arah kesejahteraan Islam memimpin wanita sejahtera. Okey, kita terus pada tajuk. Dan seterusnya apa strateginya? Strategi pemasaran. Macam-macam orang buat marketing kita sebagai da'i nak menjadi magnet kepada masyarakat, so lebih kurang sama dengan orang yang buat marketing. Macam mana orang nak mempengaruhi, ini adalah seorang yang mempengaruhi orang lain. Bukan untuk diri dia sendiri, tetapi mempengaruhi orang lain untuk menerima kebaikan Islam, menerima Islam kembali balik kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu adalah seni menguasai dan mengawal orang yang sangat penting. Bukan mengawal, menguasai. Bagaimana? Sebab kita tengok bagaimana Rasulullah SAW menjadi insan yang sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Sebab tu kita kena ada seni. Itu kemampuan kita untuk menarik orang dan memasukkan mereka ini dalam kapal dakwah kita. Begitu juga bagaimana kita nak menyampaikan fikir dakwah dan fikrahnya kepada sasaran supaya terkesan, masuk dalam lubuk hati, mengesan ke dalam lubuk dan minda mereka. Sebab itu seni, kemahiran tentang manusia ini satu kemahiran yang mesti ada pada semua orang yang ingin menyampaikan, meniru manusia ke arah kebaikan, ke arah Islam dengan cara kebaikan dan juga hikmah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu dalam teori marketing lebih kurang sama dengan kita berdakwah, disebut 87.5%. Ilmu itu yang perlu kita tahu adalah ilmu kemahiran tentang manusia. 12.5% ilmu tentang produk. Itu sebab kita kena cuba. Sebab yang kita nak sampai ni, kita bukan nak sampaikan nak ngajak pokok. Bukan kita nak ajak kucing. Kucing kita memang kita buat baik dengan kucing, tapi bukan kita nak ajak kucing tu ikut jalan, kan kita nak ajak kepada manusia. Sebab tu seni tentang manusia itulah yang perlu kita kuasai dan kita belajar. Dan benda tu boleh belajar sama ada secara rasmi, formal, ataupun secara tidak rasmi, dan kita buat terus kerja-kerja dakwah ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, dan seterusnya kemahiran yang perlu. Tadi sebut persiapan
persiapan yang pertama keikhlasan. Dan persiapan kedua, okey, persiapan pertama adalah keikhlasan. Persiapan kedua ilmu, persiapan ketiga networking. Kena ada persiapan networking kita. Sebab tu kita duduk dalam jemaah. Misalnya kami berada dalam Dewan Muslimat, duduk dalam jemaah. Persiapan yang seterusnya, persiapan yang ketiga tu kena strategi dakwah tadi, kita ulang dakwah secara fardiyah ataupun dakwah secara amah umum. Dan seterusnya kemahiran yang perlu ada antaranya adalah kemahiran komunikasi dan juga kemahiran interpersonal. Kemahiran serta skill-skill lah. Skill-skill, banyak buku yang tentang skill-skill 30 sebab magnet lah. Boleh cari macam-macam buku motivasi. Kita boleh sanakan, kita boleh apply, kita boleh praktiskan dalam kerja-kerja dakwah kita untuk menjadi apa sebagai kita da'i magnet kepada masyarakat tu sendiri. Okey. Dan seterusnya kita tengok macam mana konsep dia. Konsep nak menyampaikan tu. Pertamanya, kalau misalnya kita nak jual produk, kita kena ada keyakinan dengan produk tersebut. Kalau kita sendiri tak yakin dengan produk tu, kita akan cakap ala kadar. Bila cakap ala kadar, aura ala kadar tu akan sampai kepada orang, tak jadi magnet dah. Sebab tu bila kita nak jual produk jadi pendakwah, kita kena yakin sungguh-sungguh Islam adalah penyelesaian. Meyakini Islam sepenuhnya baru kita boleh menjiwai, baru kita boleh menyampaikan, kita amalkan. Dan amalkan tu kita boleh sampaikan kepada semua. Sebab tu doktor selalu kan, bila saya bersiaran dengan FB Live, kita bercakap dalam forum dan sebagainya, satu benda yang saya rasa Masya Allah, Allah mengikat saya supaya saya walk the talk. Cakap, buat apa yang saya cakap. Tu yang sangat-sangat tu takut kan. Takut dengan amaran-amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma taf'alun. Apakah kamu tidak? Tapi kita kena bercakap. Walaupun ada amaran, tapi Allah suruh kita untuk menyampaikan dan kita perbaiki dari semasa ke semasa. Allah ni Maha baik dan manusia tu akan melakukan kesilapan, kita kembali balik kepada rahmat Allah, insya-Allah. Kemudiannya bila kita dah maulah kita sampaikan, dan kena ingat akhir tadi ayat tadi tu apa? Allah sajalah yang mengetahui dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat daripada jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi hidayah tu Allah yang beri. Kita sebagai jalan saja untuk mereka mendapat hidayah. Sebab tu jangan risaulah, Allah dah cakap macam-macam dah doktor, orang tak ingat, orang tak dengar pun. Tak dengar pun tu dia ikut dengan. Tak apa, orang dengar tu kan tak dengar ke, kita sampaikan sebab hidayah tu milik Allah. Allah yang akan beri hidayah dan insya-Allah kita akan pasti mencapai kemenangan insya-Allah. Tuan-tuan dan pagi kering tegak. Kemudian kita tengok sepada apakah bagaimana mindset yang betul supaya kita ni menjadi magnet kepada masyarakat. Mindset yang betul, pertamanya kena meyakini bahawa kerja-kerja dakwah ini adalah kerja mulia, wajib dan rutin. Kalau kita rasa benda ni sebagai macam nak buat part time saja, suka-suka saja, bila suka buat. Ini adalah kerja noble, kerja yang mulia, dan kita kena brand ini adalah tugas yang wajib dan tugas yang rutin dalam kehidupan harian. Bukan panggil apa? Kadang-kadang tak, tugas yang rutin. Hari-hari kita buka mata, sebagaimana kita berdakwah ni seumpama macam kita bernafas. Mana kita pergi? Di luar tu kita jumpa manusia, itu adalah makhluk hidup. InsyaAllah. Tak maafkan. Kemudian mindset yang kedua ialah kita berusaha, Allah beri hidayah. Kita usaha je. Yang beri hidayahnya Allah supaya kita tidak putus asa. Kalau kita rasa kita nak sampai ke orang, semua orang nak ikut cakap kita, semua orang nak ikut dakwah kita, tapi tengoklah apa yang ditunjukkan kepada baginda Rasulullah SAW. Ada yang ikut, ada yang tak. Jadi kita boleh senang hati. Kita beri, yang penting ikhtiar tu. Ikhtiar tu Allah akan beri pahala. Kalau dia ikut, hidayah tu Allah beri. Kalau mana orang kita dapat hidayah, alhamdulillah, rezeki kita. Kan? Yang seterusnya, yang ketiga, perkara yang mindset yang kita kena ada lah untuk kita menjadi magnet dalam masyarakat ini ialah kita kena sentiasa sedar semua orang keliling kita adalah makhluk.
Tak kira siapa. Anak kita, ya, ahli keluarga kita, jiran tetangga kita. Ya, sebab tu kita buat apa saja pun kita kena jaga akhlak kita. Sebab kita tahu walaupun kita berurusan dengan manusia, sebenarnya jiwa kita, hati kita, batin kita ni adalah berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita hendak Allah tengok kita dengan pandangan rahmat. Kita hendak Allah tengok kita dalam sejak kita berurusan dengan manusia, ya, ya Allah beri pertolongan, beri kekuatan, ya, beri sesuatu perkara yang kita bahawa ini kita buat ni ya Allah semata-mata untuk meridhatillah, mendapat redha-Mu ya Allah. Okey, itu yang ketiga. Mindset yang ketiga. Okey, mindset kita yang keempat, kita kena bersangka baik dengan mad'un. Macam ayat tadi lah. Sebab kita tak tahu siapa yang diberi petunjuk, siapa yang Allah sesatkan. Sebab tu kena bersangka baik dengan mad'un. Kalau pengalaman betul lah, kita jumpa. Kadang-kadang kita tak sangka kita tak sangka. Kadang-kadang ada yang sangat ekstrim. Sangat yang ekstrim. Saya seorang doktor pergigian ni. Dia memang kalau keistimewaan jadi doktor gigi ni sebab kita dengan patient lama. Lama. Itu satu sesi tu lama lah, 9 jam ke. Lebih banyak berbual dengan patient. Kadang-kadang ada ketikanya bila patient tu datang kita pun tak selesa. Kita tak selesa. Antaranya misalnya kalau wanita yang datang dengan pakaian yang sangat seksi, kita pun tak selesa. Tak selesa nak duduk baring atas kursi dan sebagainya. Tapi setelah tu saya istighfar, ya Allah jangan sangka buruk kat orang. Ini adalah makna kita. Dan alhamdulillah ada beberapa orang yang kita melihat perubahan-perubahan yang Allah beri hidayah. Baru tak boleh sangka buruk dengan madun. Ya. Ada yang datang ni pun ada satu yang krusial sikit lah. Yang datang jumpa saya, berapa pun tak pakai minta maaf sebut lah ya. Jadi kita rasa, tapi bila dalam buat treatment tu dengan pakaian seksi tu dia tanya saya, dia cakap, doktor lama tak nak buat rawatan ni? Saya kata dalam 9 jam. Okey lah, kenapa saya tanya, ada nak pergi tempat lain ke? Dia kata tak, saya belum sembahyang asar. Masya Allah. Mungkin Allah belum beri hidayah kepada dia untuk menutup aurat dengan sempurna, tapi nak sembahyang. Ya, dia nak solat, dia jaga, dia tak nak terlepas solat dia. Saya rasa betul saya istighfar dan alhamdulillah perubahan kita lihat. Kita bercakap sebab tu mad'un dengan kita da'i ni dengan sasaran mad'un, kita kena tahu apa yang kita sebut dalam satu buku yang saya suka lah. Dia kata seorang pendakwah yang baik ni dia akan menyampaikan apa yang perlu, bukan apa yang dia tahu. Apa yang perlu untuk orang depan tu. Apa yang diperlukan. Kita tak tanya kita, sebab tu kita tunjuk nanti doktor beritahu macam mana kita nak berhadapan dengan mad'un yang kita tahu apa yang diperlukan sebenarnya. Buat masa tu permulaan tu jangan kita sentuh pasal aurat dia. Kemudian perlahan-perlahan kan, tapi kita sentuh benda yang common antara kita dengan dia. Ya, antaranya kita solat. Kita suka zikir. Suka zikir, Masya Allah. Saya rasa orang macam ni pun berzikir, apalagi kita ni kenalah lagi berzikir. Masya Allah, ni pun kebetulan dalam program ni kapsul zikir kan. Okey. Sebenarnya kita tengok itu baru 4, bersangka baik dengan mad'un. Yang kelima, dengan kasih sayang. Sebab tu jangan buka mulut bila dalam keadaan kita marah. Jangan buka mulut dengan mad'un nak sampaikan sesuatu dalam keadaan kita kalau dalam keadaan kita menyampah. Sebab tu kena buka mulut walaupun marah, tapi marah dengan kasih sayang. Kita bukan, setiap orang kita sayang pada manusia tapi kita tak suka kepada amalan maksiat. Ya, bila kita dengan kasih sayang, insya-Allah dia akan sampai. Kemudian yang keenam, mindsetnya ialah proses yang panjang dan berterusan, bukan one off. Nak kalau dakwah fardhiyah ni bertahun-tahun, bertahun-tahun kadang-kadang. Sebab tu tak boleh putus asa. Dia beri suatu proses yang panjang dan berterusan. Mindset yang ketujuh, kita kena itqan dan istiqamah. Itqan tu tadi doktor sebut tadi, bersungguh-sungguh. Syarat tadi bersungguh-sungguh dan istiqamah, berterusan. Buat sungguh-sungguh. Ni orang suka, orang tak suka ke. Kita nak sampaikan benda yang baik ni kepada orang, tapi kita kena ada teknik dia, kena ada skill-skill tertentu. Kena ada cara dia, cara sampaikan perbuatan dia. Okey, tak maaf lah ya, ada tu telefon tu tadi ya. Okey, dan seterusnya ialah dengan proses yang panjang dan berterusan. Yang ketujuh,
itqan dan istiqamah. Yang ke-8 keyakinan tadi. Keyakinan tadi kita yakin pada Islam kan. Bila kita yakin dengan produk tu baru kita boleh sampaikan. Ni keyakinan, iaitu maksudnya kita yakin boleh. Ada inferiority complex, tak pandai lah, tak reti lah, jangan, itu adalah bisikan daripada syaitan. Bisikan daripada syaitan. Memang kita tak nak Islam ni disampaikan. Dia tak nak orang buat kerja-kerja dakwah. Dia tak nak, sebab tu dia kau tu siapa? Dia cakap gitu kan, nak cakap, nak beritahu dan sebab tu kena ada teknik memberitahu. Memberitahu, nak beritahu tu pun dia ada teknik dia. Kemudian lain masa lah kot, hari ni kita 45 minit je. Okey. Kemudian yang seterusnya, yang ke-9 ialah apa? Paling penting, jangan putus asa dan jangan sedih. Jangan sedih. Jangan sedih, kecewa. Jangan kecewa. La tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu la tahinu, jangan putus asa, jangan sedih, sesungguhnya kamulah orang yang paling tinggi darjatnya sekiranya kamu orang beriman. InsyaAllah. Bila kita sedih, kita tak nak buat. Orang sedih ni dia ni sedih tak apa. Sebenarnya sedih tu satu emosi yang normal, manusia biasa ada, tetapi yang tak bolehnya adalah sedih berpanjangan. Berpanjangan, tak boleh sedih berpanjangan. Sedih tu adalah satu emosi yang Allah bagi kita sebagai manusia dan kita kena appreciate jugalah benda tu, tapi sekejap saja. Dia tidak boleh berpanjangan. Malah saya dengar satulah daripada seorang kaunselor pengisian. Dia kata sedih berpanjangan ni kalau dapatnya, kalau tekniknya, kalau kita sedih, jangan lebih daripada beberapa minit. Dia ada saat dia. Sekejapnya. Maksudnya apa lagi kalau esok pun lagi sedih. Itu lagi menyiksa jiwa dan raga. Jadi bila kita, seorang dani tu kalau jiwa dan raganya terseksa, dia tak boleh jadi magnet kepada masyarakat. Sebab tu kita kena ada juga bagaimana teknik-teknik untuk merawat kesedihan itu. Kita ada teknik, bukan hari ni lah. Doktor nak tenangkan hari ni kita nak cerita pasal dani sebagai magnet dalam masyarakat. Saya ulang, mindset yang betul untuk menjadi dani yang tersebut. Yang pertama ialah kerja dakwah, kerja mulia, wajib dan rutin. Kerjanya noble, benda yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, satu perintah sebagaimana surah An-Nahl tu wajib yang kita laksanakan, juga kerja rutin. Rutin tu kerja harian lah. Yang kedua, kita berusaha, Allah beri hidayah. Yang ketiga, semua orang sekeliling kita adalah mad'u. Yang keempat, sangka baik pada mad'u. Yang kelima, dengan kasih sayang. Yang keenam, proses yang panjang dan berterusan. Yang ketujuh, itqan dan istiqamah. Yang ke-8, yakin boleh. Yakin boleh dengan bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, yang ke-9, jangan putus asa dan bersedih. Jika sekiranya mereka ataupun kita biasa kita tak berjaya dalam kerja-kerja dakwah tersebut. InsyaAllah kita jumpa lagi, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita pergi kepada persiapan tadi kan. Persiapan tadi kita sebut kita sebut tentang beberapa perkara yang tadi, persiapan kemahiran, persiapan ilmu dan sebagainya. Kita pertama, dia ada fasa dia. Dengan kita bila dengan maklum macam mana kita nak menjadi suatu magnet kepada masyarakat. Permulaannya adalah tak lain dan tak bukan, kita kena bina rapport dulu. Bina rapport dengan maklum kita. Bina rapport sebab supaya dia yakin. Kalau dia tak yakin kat kita, dia tak datang kat jumpa kita. Bina rapport. Dia panggil perkataannya trust. Trust. Biar dia percaya kat kita dulu. Sebab tu antara benda yang Nabi ajar untuk orang percaya kat kita ialah apa? Pegang pada janji. Pegang pada janji, cakap kena betul, lidah yang lurus lah. Bila lidah yang baru orang boleh trust kita dan insya-Allah akan ada rapport yang baik antara kita dan juga mad'u, iaitu hubungan kasih sayang, trust tadi, sikah, dan juga kita berkenalan. Sebab tu mesti tunjukkan bagaimana kita bila kita jumpa orang, bila kita nak membina magnet kepada masyarakat, kita kena antara dia punya prinsip ialah kita kena tunjukkan kita minat kepada dia. Kita minat kepada orang tu. Biar mereka yang banyak bercerita pada kita.
Bukan kita dia cerita sekejap, oh saya pun macam tu, saya, anak saya. Baru nak cerita anak ni. Saya suka dengar cerita orang cerita passion lah, cerita dengar dia. Dia kata anak dia macam ni yang pertama pergi luar negara. Jangan kita potong, anak saya pun ada kat luar negara. Tapi kalau pelahap sikit-sikit tak apa untuk membina, dipanggil apa, wave yang sama dengan orang yang depan kita. Tapi secara asas kita kena minat dengan cerita dia. Sebab tu kena jadi pendengar yang baik. Dai menjadi magnet masyarakat adalah orang yang menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang asertif, pendengar yang empathy. Empathy. Sikit kita tengok macam mana komunikasi baginda Rasulullah SAW menjadikan dia insan yang sangat berpengaruh. Kemudian yang seterusnya ialah dia punya kaedah cara macam mana kita ini macam buat marketing. Kita first kali kita cari peluang. Cari peluang daripada pandangan prospek atau maklum. Kita kena create demand. Demand kepada sesuatu. Create demand. Create demand tu maksudnya kita tengok apa peluang yang kita boleh sampaikan kat dia. Sebab tu kita kena tahu, kita kena sampaikan apa yang perlu, bukan apa yang kita tahu. Bukan semua benda yang kita tahu, ilmu yang kita tahu kita nak sampaikan kat dia. Sebab tu kita kena tahu create demand dia. Dia nak apa sebenarnya, dia nak keterangan contoh kan. Tentu datang betul. Saya ni kan dia boleh. Saya ni kan selalu biasa masak dengan dalam keluarga lah, dengan anak, dengan apa kita tengok, kita dengar. Jadi kita create dia punya demand, maksudnya dia memerlukan sesuatu nasihat bagaimana jalan keluar, solusi kepada permasalahan dia. Kadang-kadang kita dengar tu pun dah jadi satu solusi. Sebab biasanya manusia ni dia bermasalah sebab dia tidak didengar. Dia rasa dia tersisih, so tak ada siapa nak dengar perasaan dia. Dia cakap kat rumah tu anak pun buat tak tahu. Dia cakap suami pun buat je kan. Sebagainya. Dia nak seorang yang mendengar. Sebab tu dah ini yang menjadi magnet dalam masyarakat, perlu menjadi pendengar yang baik. Kemudian kita tengok kepada langkah saya, kita cari peluang. Yang kedua kita bina rapport tadi sebut tadi. Yang ketiga kita tingkatkan komunikasi. Kita tingkatkan komunikasi dengan cara mendengar dan juga bercakap. Dia dengar baru kita bercakap. Kemudian yang seterusnya kita bina dia punya flow dia. Bila kita dengar, kita tingkatkan komunikasi tu dengan kita akan membina kepercayaan, trust tersebut. Dia percaya kat kita. Lepas tu kita ada integrity. Dia percaya satu benda yang sangat-sangat kena jaga kita dari segi kerahsiaan. Kerahsiaan cerita tu tadi. Kan? Bukan kita nak sebar-sebar orang ke orang. Kita sebut sebagai satu pengajaran macam saya sebut tu, tapi saya tak sebut nama, saya tak reveal nama siapa kan, sebagainya. Kemudian yang seterusnya barulah kita boleh didik dia. Kita boleh tengok satu-satu mengikut tahap mereka. Maksudnya counselling ke bimbing bimbing. Sebab tu asas counselling pun saya rasa penting yang menjadi magnet masyarakat kena ada juga. Asas-asas basic lah, basic kan kita menjadi counsellor ataupun kita jumpa contoh kita jumpa tak kira kerja macam mana. Kalau kita jadi pendakwah mari kebajikan misalnya, kita jumpa orang kita memang boleh bagi sumbangan, tapi yang penting sekali lagi ke mana kita nak keluarkan dia daripada kemiskinan dan juga kekufuran. Dia miskin tapi mengharap-harap pada manusia, tapi dengan Allah tu buat tak tahu je. Sembahyang pun tak kadang-kadang. Sebab tu kita kena ada sentuhan rohani tersebut. Kemudian kita kena ada buat susulan. Buat susulan ni lah, follow up ni lah yang susahnya sebenarnya. Payah kita sibuk. Saya sendiri pun. Tapi alhamdulillah kalau kita ada niat, insya-Allah dia ada je cara macam mana untuk kita susulan sama ada. Mesej sekarang lagi mudah kan. Mesej memang kadang-kadang tak terlayan, tapi kita try buat. InsyaAllah sebab kan proses ni panjang, kita cuba buat. Jadi langkah tu kita first sekali kita cari peluang daripada prospek dia. Daripada pandangan prospek madhum tu. Contohlah ada patient saya datang dengan suara pendek. Suara pendek lelaki lah ni. Lelaki pakai rantai. Rantai lagi pakai rantai. Kemudian ni dengan anting-anting lagi. Okay. Kita jangan terus cakap awak pakai. Kita bolehlah letak. Saya boleh je letak undang-undang kat situ yang biasanya staff saya akan tahu. Dia akan tahu orang yang macam mana boleh masuk. Tapi kalau orang sakit gigi tu kita bagi juga masuk sebab emergency kan. Tapi bila kita cerita, kita tengok apa sebenarnya dia punya jiwa dia kan. Dia akan sebut macam ni dia kata sebut saya nak balik kampung dia kata. Kenapa nak balik kampung? Saya tanya, nak jumpa mak, rindu dah kat mak.
orang macam tu lah diri kamu. Jadi kita prospek dekat situ. Dia sayang mak dia, jadi kita cerita pasal tu. Kata bagusnya awak ni di kampung. Bagusnya awak balik kampung, awak jumpa mak. Sebenarnya awak tu tak? Jumpa mak, awak tengok wajah mak tu pun dapat pahala. 3 benda kita buat ni kau dapat pahala. Wajah mak awak. Dia balik kampung tengok wajah mak, jangan main game. Kan ya? Tengok wajah mak dapat pahala. Dia kata, ya ke doktor? Ya ke? Lepas tu kadang-kadang budak-budak yang hipster, bukan hipster yang macam raga-raga ni, dia pakai macam tu, tapi kadang-kadang ada trend dia simpan jangkut kan. Itu kan orang simpan jangkut, orang tu tahu ikut sunnah. Jadi kita cari benda-benda yang baik dalam diri dia, dia punya soft spot, insya-Allah kita akan create perkara-perkara yang dia next time datang jumpa saya tak adalah pakai tu. Dia tak suruh pun. Saya tak suruh pun nak kali awak datang, jangan pakai anting-anting ni. Bila dia tengok kita, dia tahu kita macam mana, dia next time datang, dia pandai mungkin salah satu cara respect kat kita ke dan sebagainya. Ya, tu. InsyaAllah itu yang dalam saya maksudkan kita mencari peluang. Tinggal lagi lebih kurang 9 minit. Sikit hantar sikit, laju sikit. Dengan saya memang banyak cerita. Next time insya-Allah. Ini kita tengok pada macam mana kita nak fasa-fasa tadi. Kita macam mana kita nak menjadi, tadi kita sebut kan, kita kena tingkatkan komunikasi mendengar, tingkatkan komunikasi bercakap. Okey, kita cerita pada hari ni dalam masa yang singkat ni saya komunikasi bercakap. Komunikasi bercakap tu sebenarnya dalam kita nak menyampaikan message tu, bercakap tu tak bercakap banyak sangat sebenarnya. Banyak sangat pun orang-orang pun meluat. Kita kata dia punya komunikasi yang berkesan disebut hanya memerlukan 10% kata-kata. 10% kata-kata, 30% bunyi, bunyi-bunyi, dia punya sound effect lah. Dengan cara kita bercakap, cara kita penekanan suara dan sebagainya. Dan 60% itu adalah komunikasi bukan verbal, bukan secara bersuara. Itu dengan cara apa? Kita punya body language, body language, kita punya kontak mata, kita punya pergerakan tangan dan kaki, sikit-sikit. Kalau kita cakap dengan orang tu, kalau kita berbual jangan macam kita nak berpidato pula. Itu lain. Berbual ialah berbual lah. Bukan, awak ni sepatutnya awak ni. Itu terus terkejut dia kan. Terkejut dia. Jadi kita kena tahu teknik komunikasi tu ialah 10% je kata-kata. 10% dan 30% bunyi. Sebab tu dia kata kalau misalnya dari segi bunyi tu, dari segi bunyi tu dia tak boleh laju sangat, dia tak boleh perlahan sangat, laju sangat sampai mengah kan, orang yang dengar pun penat. Okey, dan seterusnya komunikasi berkesan, komunikasi berkesan ni pertukaran, kita nak memahamkan pertukaran maklumat info, kita ada message tadi, message Islam nak sampaikan kepada na'i, supaya apa tujuan dia? Supaya menyedarkan orang lain tentang kehadiran kita. Penerimaan, menyampaikan message dan jual idea. Supaya kita jual idea kita jual message kita, dia buy di idea. Kemudian kita letakkan, kita perlu harapkan kerap lah kalau kita cakap dengan dia buat tak tahu, tak ada respon, tak ada apa, macam kita cakap mending, tapi kena sabarlah. Maksudnya belum dapat tindak balas lagi. Kemudian kita perlu supaya bila kita bercakap kat dia, tindak balasnya dia minta bantuan, minta sokongan, itu baru jadi magnet kan. Dan seterusnya ada juga memujuk, merayu, kena pujuk kadang-kadang tak apalah dia kata. Jadi kita kena pujuk. Dan dia pun benda tu memujuk tu pun ada tekniknya jugalah. Jangan buat orang tu rasa offended, rasa macam awak tu yang salah, terus kita salahkan dia. Tak ada orang suka dipersalahkan walaupun dia salah. Sebab tu kita kena tunjukkan, cari jalan yang dia boleh sedar kesalahan dia. Kesilapan payah kan, tapi benda tu insya-Allah bila kita belajar ada skill-skill tertentu, insya-Allah kita boleh mampu melaksanakan. Jadi kesimpulannya dari segi komunikasi ni sebutkan cara berkata lebih penting daripada kata-kata. Saya yakin maksudnya bila kita bercakap, cara kita cakap tu lebih penting daripada perkataan tu. Sebab tu nada, sebab kita boleh menyampaikan mesej kita dengan cara kita berkata. Dengan walaupun mesejnya suruh cakap terima kasih je pun lain. Alhamdulillah, terima kasih waktu saya, itu sangat lain kan. Ataupun kita sebut
awak dah tolong tu, terima kasih je lah. Ya, terima itu lain. Nada dia lain. Jadi penerimaan dia lain. Okey, macam ni kita nak wrap up ni. Ada 5 minit lagi. 5 minit kesimpulannya. Yang mana da'i untuk menerima mesej daripada apa pun tidak menjadi da'i yang jadi magnet kepada masyarakat, tentulah kita kena faham, yakini Islam sebenarnya, insya-Allah ya, dan kita yakin kerja ini adalah kerja yang mulia yang disuruh diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Last untuk 4 minit. Macam mana kita nak memenangi influence? How to influence people? Saya nak share satu buku yang saya baca. Buku barat, tetapi buku yang sangat memenuhi aspek yang kita cakap tadi. Kita kena tahu tentang ilmu kepada manusia. Dia tajuk buku dia, buku How to Influence People with Interpersonal Skill. Macam mana kita nak mempengaruhi orang, sebab kegagalan kejayaan seorang pendakwah itu ialah apabila dia boleh mempengaruhi orang ke arah kebaikan. Okey, sebutkan prinsip yang pertama. Prinsip dalam tu, prinsip sekali kena minat dengan madun. Kalau kita tak minat dengan dia, memang susahlah nak sampai. So, kena tunjukkan minat dia. Jangan tanya banyak sangat soalan jadi macam polis dan dia rasa macam tak selamat, tak secure. Bila dia nak bercerita, dia start bercerita. Kadang-kadang saya bila one sitting sekali dia datang untuk rawatan, dia tak cerita banyak. Lepas tu kita dah berbual, cari tengok apa kita try matching kan dia punya minat. Contoh dia tulis situ pekerjaan dia ahli muzik. Macam mana kita nak tunjukkan minat kita pada muzik kita dia kena ada sikit-sikit lah. Kita tanya soalan-soalan tu berkaitan dengan muzik. Betul, kali kedua dia datang, baru dia start boleh bercakap dengan kita, boleh bercerita dengan kita. Jadi kita tunjukkan minat dengan madu. Yang kedua, prinsip yang kedua, smile, senyum. Senyum adalah sedekah dan membangkit aura. Prinsip yang ketiga, panggil guna namanya. Sebab nama tu jangan puan situ tak. Kalau sebut nama dia, Puan Salina. Puan Salina rasa macam ni. Kerana dia mesra sebab nama ni seorang yang dia adalah nama ni dari telinga untuk seseorang adalah suara yang sangat indah. Bunyi yang sangat penting dalam diri dia. Kalau kita panggil sebut nama dia. Insya-Allah. Kemudian yang keempat tu jadilah pendengar yang berkesan, yang berempati. Sebab tu kan kita kena seek first to understand, then to be understood. Macam ni, kenapa dia macam ni kan kita tengok tu dia cerita keluarga dia. Jadi kita akan extract, kita akan dapat banyak maklumat yang kita tahu dia macam mana, kenapa dia macam tu dan sebagainya, dan insya-Allah dengan cara tu kita boleh menyampaikan apa kita nak. Dan akhir sekali, lagi 2 minit, ada juga yang kita laksanakan, iaitu kita lakukan kerja-kerja yang paling mudah lah menjadi magnet dalam masyarakat, ialah melakukan kerja-kerja kebajikan, kerja-kerja kebaikan. Dan saya ada satu buku, boleh cari buku mudah. Buku dikeluarkan oleh Yadim, Gerak Kerja Sukarelawan Menurut Perspektif Islam. Gerak Kerja Sukarelawan oleh Ustaz Azhar Yahya. Yang nulis buku ni kawan baik ialah PJ Wilayah Persekutuan, Suruhanjaya PAS Wilayah Persekutuan, Ustaz Azhar Yahya. Sangat bagus buku ni, Gerak Kerja Sukarelawan dari saya. Kita buat kerja-kerja kebaikan. Bagaimana bila kerja-kerja kebaikan itu kita sebagai pendakwah da'i, kita boleh menjadi magnet kepada masyarakat. Dan akhirnya saya suka untuk satu asas dengan mana Nabi mencipta pengaruh. Nabi mencipta pengaruh dalam satu hadis. Macam mana kaedah dia? Ialah macam kita nak membina networking tu kaedahnya. Dan satu hadis Nabi SAW, Abu Hurairah melaporkan Nabi Muhammad SAW, hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lain ada 6 perkara. Dia 6 benda kita buat ni, insyaAllah kita akan jadi magnet kepada masyarakat. Yang pertama, jika bertemu dengannya perlu memberi salam. Jadi kan senyum, salam kan. Yang kedua, jika dia menjemputmu, hadirlah jemputannya. Bagaimana kita kena duduk dalam masyarakat. Orang jemput, datang. Jika yang ketiga, jika dia meminta nasihat, berilah nasihat kepadanya. Kadang-kadang dia meminta nasihat, tak semestinya direct, doktor nasihatlah saya tak. Maksudnya bila dia akan cerita macam ni, doktor, lepas tu minta nasihatlah tu. Okey. Kemudian yang keempat, jika dia bersin dan menyebut Alhamdulillah, perlu kamu mendoakan kebaikannya. Kan? Alhamdulillah, yarhamkallah. Kemudian yang kelima, jika dia sakit, perlu kamu menziarahinya. Dan yang keenam, jika dia meninggal dunia, hantarkan jenazahnya ke kubur. Hadis dirikutkan oleh Bukhari. Ini cara membina pengaruh. Iaitu kita berhubung dengan manusia
dan 6 perkara yang tanggungjawab kita kepada orang lain. Jadi kod daripada hadis ini yang pertama respect. Saya buat satu kesimpulan. Semua benda ni semua yang saya sebut tadi. Respect madu'u tu. Yang kedua yang setiap manusia kena respect pada manusia. Yang kedua rapport tadi. Membina rapport. Ya, sebab tu bina rapport dengan cara apa? Kita ziarah, kita akan bina rapport. Dengan trust tadi tu kan. Yang ketiga, caring. Cara kita ambil berat orang sakit kita ziarah, kita beri salam, caring. Yang keempat, simpati. Ini ialah teknik Nabi membina pengaruh. Dengan cara yang pertama, dia respect, hormat orang. Yang kedua, rapport, membina rapport dengan orang, hubungan yang baik. Yang ketiga, caring, ambil berat. Yang keempat, simpati. Simpati. Dan juga yang kelima, empathy. Simpati ada beza sikit, tapi tak ada masa banyak lah untuk kita lepas. Sebenarnya kita dah berada di hujung pagi untuk vitamin rohani kita pada hari ini, hari Sabtu, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi esok dengan tajuk yang lain. Saya suka juga nak sambung tajuk ni kan, kemudian lah esok dengan tajuk yang lain insyaAllah. Moga Allah merahmati kita semua. Mohon sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, pilihlah aku ya Allah menjadi pejuang agama. Itulah nak jadi da'i sebagai magnet dalam masyarakat. Sebenarnya kita lah nak minta Allah pilih kita menjadi pejuang agama. Semoga kita boleh kembali dengan Allah menjadi ibu yang tenang dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terasa sekalian, itu sajalah untuk hari ini kapsul rohani kita, dalam kapsul zikir kita dengan vitamin rohani yang dibawakan khas oleh TV Wanita Sejahtera. InsyaAllah ikut lagi CD-CD dia akan datang dengan ramai lagi penceramah-ceramah, pengisi-pengisi dalam kalangan pimpinan Dewan Muslimat sendiri ataupun jemputan-jemputan yang dirancang dan diucapkan terima kasih kepada penganjur. Semoga kerja-kerja yang kita laksanakan ini dikira sebagai ibadah dan seterusnya mendapat ganjaran yang sebaiknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dengan itu, sekadar itu saja. Meninggi jangan sampai lupa diri, merendah jangan sampai hilang maruah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.